Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali saya mengajak diri saya dan saya mengajak semua sekali supaya kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hari ini, sehingga saat ini, sehingga ketika ini yang awak semua tengah tonton video ni, Allah masih lagi pinjamkan kita nikmat. Allah masih pinjamkan lagi kita umur, Allah masih pinjamkan lagi kita kesihatan. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan apa yang Allah pinjamkan kepada kita ke arah kebaikan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, hari ini kita nak masuk terus kepada tajuk yang pertama dalam subjek adab dan akhlak Islamiah tahun 5. Sebelum tu, kalau siapa-siapa yang belum kenal saya kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Khairul Arshi bin Osman. Saya yang akan mengajar subjek adab dan juga akidah. Subjek adab dan juga subjek akidah untuk tahun 5. Jadi hari ini kita nak terus mula tajuk yang pertama dalam subjek adab ni. Tajuk yang pertama adalah tajuk adab ketika bekerja. Betul, adab ketika bekerja. Cumanya sebelum saya teruskan memulakan dan ataupun teruskan tajuk ni, kalau awak perasan, kalau awak buka buku teks awak sekarang, di setiap tajuk, permulaan tajuk tu, tajuk barulah, awak tengok ada di bahagian atas ataupun di bahagian bawah tajuk tu ada tulis, pada akhir pelajaran ini murid dapat apa. Kat situ kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya rasa tak ramai yang perhatikan benda tu, terus tengok pada isi. Jadi hari ni saya nak ajak awak semua tengok tu dulu. Sebab apa saya nak ajak awak tengok? Okey, kita tengok Kita tengok yang macam mana awak nampak yang saya paparkan sekarang ni adalah pada akhir pelajaran ini murid dapat apa. Sebenarnya ini adalah sangat-sangat penting supaya awak boleh tahu setakat mana yang awak boleh faham untuk tajuk ni. Sebab apa? Cuba kita tengok Yang pertama sekali, menyatakan contoh pekerjaan yang halal dan haram. Jadi bila nanti dah habis kita belajar untuk tajuk ni, nanti awak tengok balik poin-poin ni. Bila awak tanya diri awak balik, awak boleh jawab tak tanpa tengok buku ataupun tanpa tengok apa-apa jawapan. Mana kata kalau awak boleh jawab dengan sendirinya, awak faham dan awak kuasai tentang tajuk ni. Semua poin lah. Maksudnya yang kedua, menyenaraikan adab-adab bekerja. Makna kata awak tanya diri awak balik, kalau awak boleh ingat, senaraikan adab-adab bekerja. Adab-adab bekerja apa dia? Satu begini, dua begini, tiga begini. Kalau boleh, kalau lepas, kalau boleh jawab, makna kata awak faham lah dan awak tahulah apa maksud soalan dan apa pengisian dalam tajuk adab bekerja ni. Kemudian yang ketiga, kita tengok membaca dan memahami maksud dalil nakli. Awak faham, awak hafal dalilnya, apa maksudnya, dalil nakli dia daripada surah apa, daripada apa, ayat berapa, nombor berapa, awak tahu. Makna kata awak menguasai bab dalil pula. Faham tak? Begitulah seterusnya, menyatakan kepentingan adab bekerja. Bila ada soalan, awak boleh jawab soalan tu. Menyatakan apa kepentingan adab bekerja, satu begini, nombor dua begini, nombor tiga begini. Makna kata kalau awak dah tahu, dah ada dalam kepala jawapan-jawapannya tu, dah tak ada masalah. Maksudnya awak dah pas lah untuk soalan yang itu. Kemudian kita tengoklah, menyatakan akibat mengabaikan adab bekerja. Bila ada soalan ataupun awak tanya sekali lagi diri awak tentang apa akibat mengabaikan adab bekerja, awak dah tahu lah jawapan dia begini, jawapan dia macam ni, jawapan dia macam ni, jawapan dia macam ni. Makna kata awak faham dan awak pas, awak bukan kata lulus, awak menguasai lah tajuk ni. Faham tak? Sebab tu saya kata benda ni penting. Kemudian menyenaraikan cara meningkatkan prestasi kerja. Awak kena tahu benda tu. Dan tak akhir sekali, menyenaraikan hikmah menjaga adab bekerja. Kalau semua poin-poin ni, persoalan ni awak boleh jawab,
tanpa melihat buku, lepas habis tajuk ni lah, lepas kita selesai belajar tajuk ni, awak tanya balik diri awak tentang poin-poin yang ada ni, awak boleh jawab. Makna kata untuk tajuk tu awak dah kuasai, awak dah boleh dapat lah, awak dah boleh dapat. Kalau ada soalan yang datang tentang tajuk ni pun awak dah boleh jawab. Faham tak maksud saya kan? Dan satu lagi saya nak ingatkan, memang dalam secara amnya kita nampak subjek adab ni senang. Alah senang, benda kita buat hari-hari. Alah senang, kita boleh hafal, kita boleh goreng sendiri. Tapi hati-hati, sebab saya pernah menjadi penada soalan UPKK dan UPSRA pada 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas. Jawapan selalunya yang pelajar buat adalah jawapan yang berulang. Contoh, jawapan berikan akibat tidak beradab dengan jiran, contoh. Dimurkai Allah, tidak disukai masyarakat, dibenci jiran. Kemudian soalan yang lain, berikan akibat tidak beradab ketika berziarah, contoh. Dimurkai Allah, dibenci Nabi. Sebenarnya itu jawapan yang salah. Jawapan yang salah, free dapat kosong. Sia-sia lah maksudnya kat situ. Sebab tu jangan pandang mudah subjek adab ni. Walaupun dia mudah untuk kita faham, tapi yelah, saya faham kita belajar ni sebenarnya untuk peperiksaan. Jadi saya nak tegur kat sini, saya nak betulkan, kalau boleh apa yang awak belajar ni jangan disebabkan peperiksaan. Pastikan awak belajar sebab ilmu tu sendiri, bukan sebab nak periksa. Sebab bila awak niat belajar sebab nak periksa, maka awak akan dapat time periksa je lah. Selepas periksa dah tak ada, hilang. Saya dipesan begitu masa ketika saya belajar, dan saya pun baru sedar, dan saya sampaikan pesanan ini kepada awak pula. Nak belajar apa-apa, niat kerana Allah Ta'ala, satulah. Kemudian yang kedua, niat sebab ilmu, bukan sebab periksa, bukan sebab nak lulus, bukan sebab nak dapat markah tinggi dan sebagainya. Ya, itu memang, tapi niat utamanya adalah ilmu tu sendiri. Jadi sebab itulah dalam kita tengok hari ni kan, kenapa orang belajar tapi habis belajar je perangai dia lain, contoh macam tu kan. Sebab itulah, sebab niat dia tu belajar sebab nak periksa, belajar sebab nak lulus periksa, bukan sebab ilmu tu. Kalau sebab ilmu, maka dia akan amalkan, dia akan terapkan dalam diri dia. Dia akan bawa, walaupun dia dah habis sekolah, walaupun dia dah habis belajar, dia akan bawa ilmu-ilmu tu ke mana saja. Faham tak? Okey. Jadi itulah poin-poin untuk tajuk adab bekerja ni. Inilah poin-poin yang penting, inilah benda-benda yang perkara yang awak harus tahu. Nanti habis tajuk adab bekerja ni, awak refresh balik, awak tanya balik diri awak tentang poin-poin ni. Kalau awak ingat, alhamdulillah, bagus, awak menguasai tajuk ni. Kalau tidak, buka balik tajuk tu, tengok balik, baca balik, ingat balik, hafal balik, tengok dalilnya ayat berapa dan sebagainya, refresh balik supaya awak tidak terlupa. Faham? Okey. Kita tengok pula maksud adab bekerja. Makna bekerja itu apa? Kita tengok dalam buku teks apa yang dia tulis. Saya bacakan dulu. Bekerja minta maaf lah tersasul. Saya record dah, saya malas nak cut dah ni. Bekerja adalah perbuatan yang dilakukan mengikut cara-cara keredaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, meredai pekerjaan yang halal dan dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Makna kata, senang ceritalah nak faham. Pekerjaan ni adalah satu perkara yang kita lakukan tanpa melanggar syariah, tanpa melanggar perintah Allah, tanpa melanggar apa yang Nabi buat, bercanggah dengan apa yang Nabi buat, dan kita lakukan kerja itu dengan sungguh-sungguh. Itu nak bagi awak faham. Tapi kalau untuk peperiksaan, kalau awak faham apa yang saya cakap, awak boleh buat ayat awak sendiri, ataupun awak hafal ayat yang ada dalam buku teks. Bekerja adalah perbuatan yang dilakukan mengikut cara-cara keredaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, pun dapat markah. Sebab
Selalunya kalau dalam soalan ditanyakan tentang definisi, berikan maksud jiran, berikan maksud berjalan, berikan maksud bekerja. Selalunya dia akan ada dalam soalan subjektif, dan selalunya markahnya 2. Kalau awak jawab penuh maka dapatlah 2. Kalau awak jawab separuh dapatlah 1. Kalau awak jawab penuh mengikut fahaman awak pun dapat 2 juga. Yang penting tak lari dia punya jawapan tu daripada tajuk yang dia tanya tu. Jadi bekerja ni adalah satu perkara yang awak lakukan tanpa melanggar perintah Allah, tanpa bercanggah daripada apa yang Rasulullah buat, dan di perkara yang baiklah. Kalau macam contoh merompak, dia kerja juga, tapi adakah kerja itu yang Allah redha? Adakah kerja itu yang tidak bercanggah dengan Rasulullah? Jadi dia tidak kalau yang negatif punya pekerjaan, kita tidak dianggap bekerja lah. Jadi bekerja ni adalah satu perkara yang kita lakukan, yang kita buat demi mencari sesuatu dan mencari keredaan Allah, tanpa melanggar perintah Allah, tanpa melanggar ataupun bercanggah daripada apa yang Rasulullah buat, dan kita lakukan secara bersungguh-sungguh. Mana kata kalau kita kerja sungguh-sungguh. Kalau awak sebagai pelajar, apa kerja awak? Walaupun dalam bab ni adalah adab bekerja, awak pun macam, saya nak kerja lama ni ustaz, kenapa saya nak kena belajar sekarang? Okey, kita twist, kita tukar. Kerja awak sekarang adalah belajar. Jadi bila mana kata awak sekarang kerja awak adalah belajar, awak kena belajar sungguh-sungguh, belajar dengan baik, belajar dengan bagus, dengan cara yang elok. Maksudnya bukan dengan cara meniru kerja orang. Itu tak bersungguh-sungguh lah. Itu bukan dalam redha Allah lah cerita dia macam tu. Faham tak? Jadi saya ni bercerita ni, saya nak fahamkan awak supaya awak faham. Tapi dalam peperiksaan, kalau ditanya berikan definisi bekerja, sama ada awak boleh buat ayat awak sendiri melalui apa yang awak faham yang saya sampaikan, ataupun awak boleh tiru ayat ni, bukan tirulah, maksudnya hafal ayat ni separuh, penuh ataupun pendek. Yang penting ada jawapan. Faham tak ni? Itulah definisi bekerja. Jadi untuk hari ini cukup saja, ya, itu saja yang kita bincangkan. Nanti kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Semoga Allah permudahkan urusan kita, Allah panjangkan umur kita. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Kita akan membincangkan lebih banyak lagi tentang tajuk adab bekerja. Minggu depan insya-Allah kita akan masuk tajuk kecil dalam adab bekerja ni. Tajuk kecil ni adalah adab ketika bekerja. Kita akan tengok apa adab-adab ketika bekerja. Nanti kita tengok insya-Allah, kita akan hurai satu-satu, kita akan bincang satu-satu. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita dan kita akan bertemu lagi pada minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.